ada masyarakat Cina, ada masyarakat India. Semuanya dapat suara, tuan-tuan. Ada 6 orang wanita sebagai penghulu tanpa mukim. Dan ada seorang bukan Islam, iaitu orang India sebagai penghulu tanpa mukim Islam. Dan yang tidak ada penghulu macam ini dalam pentadbiran UMNO Barisan Nasional. Yang dikatakan penghulu hanyalah orang UMNO. Yang dikatakan JKKK hanyalah orang UMNO. Tetapi di Kelantan sekurang-kurangnya seorang India. Dan ada suara-suara yang mewakili pandangan dan kepentingan masyarakat bukan Melayu, khususnya masyarakat Siam yang sudah bertahun-tahun walaupun masih berbahasa Siam, masih berbudayaan Siam, masih beragama Buddha, masih ada kuil-kuil, bahkan kuil-kuil tokong-tokong yang terbesar di Asia Tenggara ditempatkan di Tumpang. Dulunya wat-wat ini mungkin Buddha yang reclining Buddha, patung Buddha yang terbesar di Asia Tenggara ada di Tumpang. Dulunya di budaya Siam, tetapi oleh kerana masyarakat Cina juga beragama Buddha di Kelantan, maka diperuntukkan di kawasan Wat ataupun tokong Siam Buddha itu kawasan untuk budaya orang Cina yang menganut agama Buddha. Ini menunjukkan kehebatan. Dan di samping itu ada seorang ahli ESCO, Anwar Tan, yang berbangsa Cina, berbudaya Cina, yang merupakan ahli ESCO kerajaan Kelantan, yang memahami keadaan-keadaan yang berkaitan dengan kepentingan orang Cina. Itulah sebabnya pada tahun lalu, pada tahun 2007, satu festival, satu pesta warisan dan kebudayaan Cina telah diadakan di Kelantan dan telah dirasmikan oleh Menteri Besar di Kelantan. Dan sebagaimana yang dinyatakan tuan-tuan dalam pilihan raya 2004, 75% masyarakat bukan Islam, terdiri daripada orang asli, terdiri daripada India, terdiri daripada orang Cina, khususnya dari orang Siam, di Kelantan telah mengundi PAS untuk terus mentadbir kerajaan Islam. Ini bukti yang dinyatakan, yang tidak dapat dinafikan ini di Kelantan. Dan disitulah apa yang pada satu ketika yang dikatakan negeri miskin, dan negeri kedua termiskin di Malaysia. Kalau tangga miskin di Malaysia ini, nombor 1 dikatakan Sabah, kedua Kelantan. Tetapi hari ini 5 negeri yang dulunya berada di atas Kelantan, di atas Kelantan, di kemiskinan, sudah berada di lebih rendah keadaan tahap ekonominya daripada Kelantan. Jadi inilah yang menunjukkan, tuan-tuan, kerana apa? Kerana pemimpin di sana bersih daripada rasuah. Selama 17 tahun dengan sumber yang terbatas, dengan pendapatan yang terbatas berbanding dengan negeri Selangor. Banding dengan negeri Selangor, pendapatan negeri Kelantan itu sangat sedikit. Sumbernya, bilangan penduduknya hanya hampir mencecah 2 juta. Sedangkan di Selangor penduduknya 6.5 juta pada tahun ini. Terbeza. Dan dari segi kegiatan ekonomi sepatutnya lebih rancak di Selangor daripada di Kelantan. Tapi kalau tuan-tuan sedang, bagaimanakah nikmat yang dirasakan oleh rakyat Kelantan berbanding dengan Selangor? Orang yang bergaji sebagai guru, pensyarah, boleh beli tanah, boleh memiliki rumah banglo, boleh hantar anak belajar universiti, saraan sendiri. Kita tak tahu dari mana keberkatan rezeki itu, tuan-tuan. Berbanding di negeri Selangor dengan pendapatan yang besar, ekonomi yang besar, tetapi tidak mendapat keberkatan dan sebagaimana yang dicapai di Kelantan. Dan di sinilah, tuan-tuan, itulah perbezaannya. Apabila ada pemimpin yang amanah seperti Tunku Abdul Aziz Nikmat, yang memastikan sumber yang dimiliki oleh negara adalah diagihkan kepada rakyat, dan tidak ada rasuah, tidak ada penyelewengan, tidak ada sikap membazir, tidak ada sikap membolot kekayaan. Disitulah ada keberkatan, di mana rakyat akan merasakan nikmat kekayaan dan kekuatan ekonomi sebuah negeri. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat bukan Islam sekalian, saya nak jelaskan bahawa kekayaan sumber negeri Selangor ini cukup hebat, tetapi pembaziran juga dahsyat. Contoh yang ternyata adalah di kawasan tuan-tuan, tak termasuk kawasan lain, kerana tidak ada accountability, tidak ada sifat amanah. Tok Guru Ni Aziz contohnya, kalau tak percaya siasatlah,
Dan kalau dah ada dah lama dah PPR siasat, dia boleh kata dengan penuh yakin, dia tak takut sesiapa. Ya, dia takut hanya pada Tuhan. Kerana tidak ada satu pun sebatang mancis pun kayu balak bagi Kelantan yang dia ambil. Jadi dia tidak ada musuh. Siapa yang berhak masuk tender, ikut dapat tender balak, ambil balak. Siapa dapat tender tanah pembangunan, ambil tender tanah pembangunan.